Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan tentang Syiah dari segi amalan maupun akidahnya. Kami telah meminta izin untuk menemu ramah seorang Syiah Malaysia, tetapi beliau mengatakan bahawa beliau lebih selesa untuk mengadakannya secara bertulis sahaja. Oleh itu, kami akan menerangkan semula apa yang beliau sampaikan melalui mesej tersebut. Menurut orang Syiah, mereka perlu sujud di atas tanah semasa menunaikan solat. Lempengan tanah tersebut dipanggil turbah, asal dari bahasa Arab turab yang bermaksud debu tanah ataupun lumpur. Turbah hanyalah sebuah lempengan tanah, tempat untuk bersujud di atasnya, bukan bersujud kepadanya. Melalui riwayat-riwayat yang telah dinukil oleh ulama Syiah, juga ahli sunnah, bahawa Nabi SAW bersujud di atas tanah. Dan ketika musim panas tiba, lantai masjid yang terbuat dari tanah dan pasir halus menjadi sangat panas. Ketika itu beliau sujud di atas tikar anyaman dari pelepah kurma. Ketika Imam Ja'far As-Sadiq ditanya tentang falsafah bersujud di atas tanah, beliau berkata, oleh kerana bersujud bermaksud berserah diri dan menghinakan diri sendiri pada Yang Maha Kuasa, maka ia tidak sepatutnya dilakukan di atas sesuatu yang boleh dipakai atau dimakan, kerana seseorang itu adalah hamba kepada apa yang dimakan dan yang dipakai. Manakala bersujud pula adalah tindakan menyembah Allah, jadi ia tidak sepatutnya meletakkan kepalanya di atas apa yang disembah manusia dan menguasai mereka. Wasail Asyiah Jilid 3 hal 591. Kita bukan sujud kat tanah kan? Kita sujud pada Tuhan. Sujud kepada Allah. Fa inna ma tuwallu fastaghfiru Allah. Sujud semayang atas kereta api ke, semayang atas terbang ke, dalam bas ke, semua dibolehkan. Ada rukhsah. Nabi solat atas kuda. Macam mana solat tu boleh? Sujud atas tanah juga ke, berhenti ke dia? Stop sekejap. Stop sekejap untuk nak sujud atas tanah. Tak ada. Solat tu kenderaan digunakan. Sujudnya kat mana? Maksudnya itu hujan mereka. Itu untuk permainan minda kita. Macam ni. Betul lah. Baca lagi Islam kita punya macam mana? Luasnya ilmu Islam ni. Kan? Dalam blog Darul Haris mengatakan, menurut ahli sunnah, perkataan al-ard yang disebut dalam Quran dan hadis bermaksud bumi yang meliputi laut, sungai, danau, padang pasir maupun salji, bukan bermaksud tanah sebagaimana orang Syiah menafsirkannya. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah solat sementara aku berada di sampingnya, dan saat itu aku sedang haid, dan setiap kali beliau sujud, pakaian beliau mengenai aku, dan beliau solat di atas tikar kecil. Hadis riwayat Bukhari nombor 366 dan 368. Hadis ini menunjukkan sujud menggunakan alas merupakan perkara yang dibolehkan, tidak terikat dengan panas atau dinginnya tempat sujud. Persoalannya, bolehkah kita sebagai ahli sunnah berimamkan orang Syiah? Hukum untuk solat di belakang Syiah ni ataupun imam yang Syiah ni, pertamanya ulama kata tak boleh sekiranya telah jelas bahawasanya Syiah dia itu adalah Syiah yang memang ditolak. Sebab apa? Sebab bila Syiah yang dah ditolak, Syiah yang dah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, maksudnya dia telah murtad, dia telah keluar dari Islam. So solat itu sendiri dah tak sah. So bila kita solat belakang ni, kita pun samalah macam dia. Tapi sekiranya Syiah dia itu adalah Syiah yang ringan dan diterima di dalam ahli sunnah wal jamaah, maka ulama kata soalan itu masih lagi diterima. Cumanya dalam hari ini, sebab kita tak ada kemudahan kita nak tanya imam tu awak ni Syiah mana semua tu kan, dengan isu takiyah dan sebagainya. So lebih baik atau lebih selamat sekiranya kita solat di belakang orang yang kita dah maklum ahli sunnah wal jamaah. So hukum, kalau saya boleh jawab secara akhir, hukum solat di belakang Syiah tidak sah, kerana Syiah itu sendiri dah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Solat beriman Syiah kan? Kita tengok Syiah salah. Syiah yang mana? Sebab Syiah ni kalau kita belajar dalam buku kan, Syiah ni dia ada pecah-pecahan dia. Okey, tapi Syiah yang ada sekarang ni, dari Syiah yang melampau, Syiah Isna Asyariyah, Syiah Ja'fariyah ke, Syiah yang sederhana sikit, yang hampir dengan sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Dan sudut akidahnya lah. Tapi Syiah yang awal-awal dulu tu, munculnya Syiah pada masa itu tak ada politik. Mungkin dari akidah mereka itu tak ada beza mana dengan akidah yang benar dulu kan. Sekarang ni kalau Syiah yang ada pada hari ni, yang ada pada realiti semasa hari ni di Indonesia kan, yang mereka ini, pegangan mereka itu mencela, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para sahabat sekali itu isteri Nabi, itu tak boleh dah. Cari solat mereka pun berbeza dah, lain dah. Rukun mereka pun tak sama dengan solat kita. Kalau jelas dia mengkafirkan para sahabat, tak ikut. Tapi sekarang ni siapa? Mana Syiah yang benar? أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله.
Syiah mengangkat martabat Ali dan keluarga Nabi SAW pada kedudukan tertinggi di bawah kedudukan Allah dan Rasulnya. Terlalu mengangkat hanyalah sebuah persepsi. Menurut persepsi Syiah sendiri, mereka hanya menempatkan Ahlul Bait seiring dengan ajaran Quran dan Sunnah. Fuqaha Syiah berselisih pandangan sesama mereka akan hukum menyebut nama Ali dalam azan, sebagaimana fuqaha Ahli Sunnah berselisih mengenai hukum ucapan tasawuf, as-salatu khairun minan naum. Menurut qaul yang gharib, asyhadu anna Ali waliullah adalah bahagian dari azan. Namun, jumhur majoriti fuqaha Syiah menilainya bukan bahagian dari azan. Menganggapnya bahagian dari azan adalah bid'ah. Ia hanyalah tasawuf, dilaungkan sebagai syiar dan peringatan kerana sepanjang sejarah Bani Umayyah dan seumpamanya, mereka telah mencaci Ali di atas mimbar khutbah-khutbah mereka. Maka, sebagai respon, Syiah menyisipkan kalimah ini bukan kerana ia bahagian dari azan, tetapi sebagai syiar perlawanan dan peringatan atas sikap kelompok yang membenci Ali. Namun, mengapa kita Ahli Sunnah tidak menerima hujah Syiah sedangkan hujahnya munasabah? Ada tambah Aliyu. Maksudnya Aliyu apa dia? Sini Ada lagi hayya ala khair abad. Itu tambah-tambahan. Maksudnya dia punya syiar. Kita dengar, dah tahu lah ini syiar. Lagi jaga hati-hati. Kalau kita cek balik syiar, baca jatuh syiar ni, tengok dia punya pegangan akidah dia. Dia sudut akidah. Dia sudut akidah tu yang bahaya tu. Dia sudut furuk, sudut hadah. Dia sudut furuk, sudut syariat tu. Mereka menghalalkan kahwin mut'ah, bagi kontrak, menghalalkan apa ni, boleh solat jamaah qasar sepanjang masa gini-gini. Itu antara tip-tip mereka untuk menarik orang. Maksud syiar. Bila dia kena syiar ni, macam kena virus lah. Bahaya syiar ni. Susah nak bawa ni. Kenapa kita hukum diorang sedangkan mereka mempunyai alasan yang munasabah? Persoalannya, adakah alasan mereka itu munasabah? Itu alasan. Adakah hujah-hujah mereka itu munasabah? Sebab bila kita teliti balik, semua hujah-hujah dia ataupun semua fakta yang dibawakan, fakta-fakta yang menyeleweng. Antaranya mereka menolak pada sahabat Nabi. So, kita dah ma'ruf, as-sahabah kulluhum ma'udun. Sahabat ni semua baik dan semua diterima. Tapi Syiah tak menerima begitu. Dia hanya menerima Ali dan juga beberapa sahabat lain. Menolak Abu Bakar dan Umar. Apa lagi? Mereka mengatakan bahawasanya Quran kita pada hari ini ada tahrif, ada salah. Quran yang benar adalah yang ada pada Ali sahaja. So macam mana kita nak terima pendapat-pendapat macam itu? Semua tu adalah hujah-hujah yang tidak munasabah. Sekiranya ada hujah munasabah, kita terima. Dan sebab tu dalam mazhab fiqh juga, kita mazhab yang pertama ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Tapi kita juga ada menerima, contoh dalam buku Nailul Awtar dan sebagainya, kita ada terima hujah-hujah daripada Syiah dan sebagainya. Tapi hujah-hujah yang kita terima sekiranya alasan itu munasabah. Dan bukan di Syiah saja kita terima, semua Khawarij yang lain pun kita akan terima sekiranya alasan yang munasabah. Tapi sekiranya hujah tu hujah tidak munasabah, hatta kalau ada Ahlussunnah Jamaah sendiri pun, so kita tak akan terima. So bukan isu dia Syiah, isu dia alasan itu tidak munasabah. Sebilangan Syiah di Iraq, Pakistan, Afghanistan dan Lebanon menyambut Hari Ashura dengan melukai diri. Namun jumlah mereka hanya sedikit. Tetapi ketelanjuran sekelumit orang ini seringkali diangkat oleh media-media anti-Syiah, lalu dimomokkan seolah-olah amalan tersebut identik dengan Syiah seluruhnya. Majoriti ulama Syiah melarang perbuatan melukai diri. Secara rasmi, warga Iran memperingati peristiwa Ashura selama 10 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai 10 Muharram. Selama 10 hari tersebut, setiap kali selepas menunaikan solat Isyak berjemaah, diadakan majlis-majlis duka. Ratusan warga berbondong-bondong dalam majlis-majlis duka tersebut. Acara dibuka dengan tilawah Al-Quran dan dilanjutkan dengan ceramah agama yang berisi pesanan dan hikmah dari kisah-kisah pahlawan Imam Husain AS beserta keluarga dan sahabatnya di padang Karbala. Di saat khatib menyampaikan ceramahnya, sering terdengar suara isak tangis dari para jemaah. Setelah mendengar ceramah, lampu-lampu dipadamkan dan hanya meninggalkan sedikit cahaya. Dalam suasana yang hampir gelap itu, seseorang tampil untuk membacakan syair-syair duka. Kesemuanya berdiri dan mengikuti syair duka yang dinyanyikan sambil menepuk-nepuk dada. Di akhir acara, pengajar akan memberikan kotak makanan dan disantap bersama. Majlis ini berlangsung selama 10 malam berturut-turut. Hari Syura yang Nabi kata kelebihan dalam ada 4 bulan. 4 bulan haram dalam Islam, antaranya Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Okey, ini bulan-bulan haram. Okey, antaranya Muharram. Dalam bulan Muharram ni ada hari spesial, hari Ashura. Hari Ashura dan hari Ashura hari Nabi ni tak ada kaitan pun dengan Syiah tu. Syiah tu mengambil sempena Ashura tu kerana tarikh tu mungkin tarikh yang berdepatan masa kejadian Sayyidina Husain dengan tempoh tu, Ashura tu. Jadi seolah bagi mereka bila sampai hari Ashura, mereka memperingati bahawa Sayyidina Husain itu dibunuh di tempat mereka tidak tolong Sayyidina Husain pada masa itu, nenek moyang mereka tak tolong, jadi mereka rasa menyesal, mereka meratapi rasa salah gini. Itu salah. Dalam Islam yang dianjurkan pada hari Ashura adalah berpuasa.
berpuasa pada hari Ashura, dan Nabi pesan kepada para sahabat sebab puasa Ashura ni orang agama yang terdahulu mereka buat. Kerana pada hari tersebut Nabi mereka berjaya, diberi kelepasan dan semua sekali itu kan. Tapi Nabi kata puasalah pada Tasu'a Ashura, puasa pada hari ke-9, hari ke-10 ataupun 10, 11 ataupun 9, 10, 11. Ashura, amalan Ashura yang mereka buat di Iran ke oleh masyarakat Syiah tu itu salah sebab mereka ni yalah akidah mereka dah berbeza. Kita juga sebenarnya kita meraihkan hari Ashura. Cumanya cara kita meraihkan hari Ashura dengan macam mana Syiah meraihkan hari Ashura tu berbeza. Kita raihkan sebab Allah SWT sudah kata bulan Islam ni ada 12 dan 4 bulan daripada 12 bulan ni adalah bulan yang haram. So Nabi dah kata 4 bulan yang haram ni antaranya bulan Muharram sendiri yang mana ada hari Ashura. So bulan tu bulan diberkati, dan juga Nabi sunatkan kita untuk berpuasa pada hari Ashura. So maksudnya kita juga meraihkan hari Ashura tu sebab memang banyak peristiwa. Hari Ashura, bulan Muharram, bulan yang mulia, hari Ashura macam-macam lagi diciptakan langit dan bumi. So dia ada banyak peristiwa dalam hari Ashura. Cumanya cara kita meraihkan hari Ashura tu berbeza. Kita puasa, kita buat amal ibadat tu. Tapi Syiah dia memukul badan, menori badan dan sebagainya. So kita tidak meraihkan dengan cara macam tu. Menyaksikan duka Nabi Putra Zahra yang tersiksa bermandikan darah syuhada. Itra suci Putra Nabi yang tersiksa di Karbala.